Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Nur Safra Muhammad Zafar dari UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan kajian yang bertajuk Strategi Permodelan dalam Pengajaran Berfikir Kritis Pendidikan Islam. Baiklah, pemikiran kritis turut diajarkan secara penerapan dalam kurikulum pendidikan Islam. Peringkat sekolah menengah. Disebabkan pemikiran kritis ini adalah sejenis kemahiran, maka terdapat banyak pendekatan yang boleh dijalankan oleh para guru untuk memupuk potensi berfikir ini. So, salah satu pendekatan tersebut adalah activity modeling. Dan pengaruh guru yang besar kepada para pelajar ini boleh menjayakan aktiviti permodelan ini dalam ruang bilik darjah. Dan guru boleh memodelkan tingkah laku yang seiring dengan sikap, nilai seorang pemikir yang baik dalam proses PNP. Dan teori yang melandasi kepada kajian ini adalah berkaitan dengan teori kognitif sosial, di mana teori ini mencadangkan bahawa aktiviti permodelan dapat memberi ruang kepada murid untuk belajar dengan cara apa? Dengan memerhati, dengan meniru dan seterusnya mengulang-ulang. Maka guru disarankan untuk boleh kita panggil ini thinking aloud. Sebab bila sebut pemikiran kritis, dia adalah berkaitan dengan operasi minda. So di sini kan. Jadi guru perlu memaparkan dan menterjemahkan dalam bentuk tingkah laku. Kita namakan ini thinking aloud dalam menyelesaikan masalah ataupun membuat keputusan di bilik darjah. Kajian-kajian lepas menunjukkan guru yang kritis kita perlukan untuk melahirkan murid yang berfikiran kritis. Walau bagaimanapun, terdapat kajian mendapati permodelan ini kurang berkesan jika permodelan tersebut hanya melalui tingkah laku. Tiada mesej yang disertakan bersama dengan tindakan. Boleh jadi mesej tersebut tidak sampai kepada golongan sasaran. Jadi kajian ini menarik untuk kita kongsi bersama kerana di situlah kita nak lihat bagaimana apakah strategi yang guru rancang untuk melaksanakan permodelan dalam ruang kelas pendidikan Islam. Dan kajian ini mempunyai peserta kajian yang terdiri daripada guru pakar dalam pendidikan Islam. Kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif, kajian kes, dan kajian kes tersebut dijalankan ke atas 6 orang guru pakar pendidikan Islam yang kita mempunyai ciri-ciri tersebut. Antara kriteria peserta kajian yang dipilih adalah mempunyai pengalaman berkhidmat lebih daripada 5 tahun dan mengajar di sekolah menengah. Dan memaparkan pengajaran pendidikan Islam yang menerapkan pemikiran kritis serta mudah untuk memberikan kerja sama. Maka kriteria ini kita tetapkan dan kemudian kita propose kepada jabatan pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk mereka lihat ada tak guru yang memiliki ciri tersebut dan mereka mencadangkan. Dan kita pun pengkaji approach seorang demi seorang di sekolah. Dan data tersebut dikumpulkan selama 1 tahun dan dianalisis menggunakan PXN Atlas TI. Kemudian semasa proses proses menganalisis data, pengekodan dilakukan secara induktif, bermula dengan open coding, dan kemudian axial coding dan juga selective coding. Dan juga untuk mentemakan mengeluarkan tema-tema daripada dapatan, maka pengkaji juga merujuk kepada kerangka teori di awal. Okey, dalam kajian ini mendapati terdapat 2 tema besar, iaitu yang pertama, ini dia. Pemodelan guru jalankan melalui teknik pengajaran. Yang mana dalam kajian tersebut mendapati guru ini kerap menyertakan sumber rujukan maklumat dalam sesi pengajaran. Contohnya kat situ, kalau guru menceritakan ataupun menjawab soalan-soalan pelajar, maka guru akan menyatakan, saya dapat maklumat ini, saya lihat sendiri dengan mata saya. Ataupun guru cakap, perkara ini saya baca dalam buku apa-apa. Maksudnya guru kerap menyatakan sumber rujukan kepada maklumat yang dikongsikan semasa dalam proses PMP tersebut. Maka di situ, kita lihat kat sini, bila guru datangkan lagi situasi ataupun cerita, maka pelajar bertanya, pelajar menyelidik.
ustaz tengok sendiri ke perkara tu? Lihat dengan mata kepala sendiri ke? Ataupun dengar daripada orang lain ke? Kan? Maka murid sendiri dah terbiasa dengan guru terbiasa menyemak sumber maklumat apabila maklumat sampai. Kan? Okay. Dan kemudian kita lihat juga guru kerap menampilkan diri mereka sebagai contoh dalam usaha pengumpulan maklumat. Contohnya bila guru kata konsep zihar ini sukar, maka saya berbincang dengan guru pendidikan Islam yang lain untuk mendapatkan kefahaman. Maka murid sendiri lihat guru berbincang. Itu cara untuk mengumpul maklumat. Untuk memahami tentang konsep zihar contohnya kan. Okay. Dan guru juga memodalkan kebiasaan menyaring maklumat melalui pengiktirafan terhadap sumber maklumat. Bila murid tunjuk maklumat ni daripada ini, guru boleh nilai. Nilai kata, okay, ini boleh diterima sebab daripada website berikut. Ini boleh dipertikaikan lagi kerana daripada website yang seberikut. Kan? Okay. Kemudian daripada tema yang kedua, permodelan melalui keseluruhan tingkah laku guru. So tema yang ini menunjukkan adalah paparan keseluruhan tingkah laku guru yang guru amalkan seiring dengan sikap kritis ataupun nilai yang dibawa oleh seorang pemikir yang baik. Tapi permodelan ini adalah secara tidak langsung. Tapi dilakukan dalam kelas. Tidak langsung tu maksudnya contohnya apa? Okay, guru memaparkan mereka mendengar pandangan ataupun soalan murid sehingga habis. Dia tak cut dekat tengah-tengah. Guru memberi masa menunggu yang sesuai untuk murid berfikir sebelum minta respon. Sebab guru tahu bahawa berfikir itu satu proses yang kompleks. Maka kita bagi masa dia berfikir. Guru mendengar jawapan murid walaupun saling bertentangan. Guru meraihkan bertentangan lebih bagus. Kan, supaya pendapat tersebut boleh bercapar. Dan banyak lagi lah pemodelan yang guru paparkan secara tersirat dalam tingkah laku semasa ke dalam sesi PMP. Okay, jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah pemodelan ini menjadikan murid ada ruang untuk meniru gaya berfikir guru kerana mereka menganggap guru ini sebagai seorang pakar berfikir dalam kelas. Melalui mediumnya ini subjek pendidikan Islam. Kan? Maka guru boleh tonjolkan batasan berfikir macam mana. Nak berfikir tentang perkara ghaib macam mana. Nak berfikir tentang perkara yang berkaitan dengan hikmah, sunnatullah, kejadian alam. Itu bagaimana. Kan? Secara tidak langsung, itu boleh menunjukkan peranan guru pendidikan Islam itu sebagai seorang muadib dan juga mursyid. Yang mana akhirnya, kebiasaan kan guru menempa suasana kelas itu, dia akan membentuk satu set tingkah laku untuk pelajar gunakan dalam bilik darjah secara tidak langsung kan. Dan dapatan kajian ini dia menyokong teori kognitif sosial yang mana guru boleh menerapkan melalui konsep permodelan sebagai scaffold kan, bimbingan untuk murid ini dapat kefahaman baru dan juga menguasai kemahiran berfikir tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai guru pendidikan Islam seboleh-bolehnya kita berhati-hati untuk menonjolkan tingkah laku dalam dan luar bilik darjah agar ia selari dengan prinsip seorang pemikir yang baik. Kerana pelajar-pelajar memang mereka kerap meniru, melihat contoh gaya berfikir yang baik bagaimana, sikap seorang pemikir yang baik bagaimana kan. Jadi semua itu terpapar secara natural, secara semula jadi dalam bagaimana penampilan guru dalam kelas lah. So arahan dan paparan sikap guru ini perlu konsisten. Dengan kata lain, guru itu perlu berusaha menjadi seorang pemikir kritis untuk menjayakan aktiviti permodelan, pemikiran kritis, menerusi subjek pendidikan Islam. Okey, baiklah, untuk bacaan lanjut boleh refer ke atas kerja saya dalam proceeding. Terima kasih semua. Assalamualaikum.